Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera juga. Kita bertemu lagi di channel Malaysian Respond, channel siring jalan kita yang akan mengupas isu-isu semasa tentang politik yang berlaku di negeri kita secara khasnya dan negara kita secara amnya. Okeylah, tuan-tuan, kita divert sikit. Maklumlah sekarang ini orang tengah cakap pasal KWSP saja sampai jadi boring juga mau dengar. Jadi kita ulas tentang kedudukan parti warisan sekali lagi di negeri Sabah. Tuan-tuan, kita semua sedia maklum bahawa parti warisan paling teruk dihantam sebagai parti yang kononnya mesra parti, yang kononnya bersekongkol dengan parti dan kononnya menjadi dalang kemasukan parti. Nah, ini ada 3 tuduhan tuan-tuan ya, semata-mata untuk mengurangkan keyakinan orang Sabah bahawa parti warisan adalah satu-satunya wadah terbaik untuk kita bersatu padu. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan terangkan alasan kenapa saya berani cakap tidak logik sama sekali kita menuduh parti warisan ada hubungan sama sekali dengan parti. Alasan yang pertama, tuan-tuan, hal parti ini sebenarnya adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri tidak ada tentera, tidak ada polis. Itu semua tugas kerajaan persekutuan. Mereka lah yang menyediakan logistik untuk menangani hal-hal seperti ini. Mereka lah yang ada kekuasaan untuk menjalankan perintah. Mereka juga yang ada peralatan untuk melakukan intipan untuk mengawal pantai timur negeri Sabah yang rawan dengan kemasukan parti. Tapi adakah hal ini terjadi? Tidak, tuan-tuan. Saya rasa kenapa? Kerana pertama, tidak ada keseriusan. Kedua, mereka memang mau isu ini berlarutan supaya jika ada sesebuah parti yang nanti menjadi ancaman untuk hegemoni mereka di Sabah, mereka boleh hantam dengan isu ini. Itulah punca dia. Ya? Jadi, dalam hal ini, kegagalan satu pihak iaitu federal untuk menangani isu parti, maka mereka akan mencari kambing hitam dan ngam-ngam ada warisan presiden dia orang bajau sempurna, maka dituduhlah warisan ini sebagai parti yang mesra parti. Ini sama sekali tuduhan yang tidak logik, semata-mata untuk menutupi kelemahan dan kegagalan mereka sebagai sebuah agensi kerajaan yang sepatutnya mengawal pantai timur Sabah, lalu mereka mengalihkan kesalahan itu kepada pihak lain. Pertama, ya, ini adalah satu isu untuk menutupi kelemahan sendiri. Yang kedua, tuan-tuan, mereka sering menuduh bahawa Datuk Seri Shafie Apdal sendiri adalah seorang yang berketurunan Lanun Bajau Suluk, kalau ikut kata Zulfazli lah. Ini sama sekali tidak logik, tuan-tuan. Kerana apa? Kalaulah Datuk Seri Shafie Apdal itu seorang yang berasal dari Tawi-Tawi, sudah tentu dia ada keluarga di Tawi-Tawi. Tapi saya yakin, tuan-tuan, kalau Datuk Seri Shafie Apdal pergi Tawi-Tawi, dia sesat. Kerana dia tidak siapa-siapa di sana. Kalau betul ada, tentu akan ada pihak di Tawi-Tawi yang mengklaim bahawa mereka kenal Datuk Seri Shafie Apdal. Datuk Seri Shafie Apdal itu adalah saudara mereka. Apa susah untuk mereka mewujudkan kemungkinan itu? Tapi hal itu tidak terjadi sama sekali. Jadi ini satu petanda ataupun petunjuk yang sangat logik mengatakan Datuk Seri Shafie Apdal tidak ada kaitan sama sekali dengan Sultan Sulu, tidak ada kaitan sama sekali dengan pihak-pihak yang ada di Tawi-Tawi. Malah Datuk Seri Shafie Apdal tidak tahu siapa gubernur di sana, siapa mayor di sana, dia tidak tahu sama sekali, ya. Dan tidak pernah terdapat bukti Datuk Seri Shafie Apdal atau mana-mana pemimpin parti warisan yang pernah berkunjung ke wilayah tersebut. Tidak pernah. Tapi kalau pemimpin pihak sebelah untuk berkunjung ke tempat lain di Indonesia sana, memang selalu. Jadi diorang sekali lagi menutupi kelemahan mereka sendiri dengan menuduh Datuk Seri Shafie Apdal, presiden parti warisan kita, sebagai seorang parti. Jadi mereka anggap ini sesuatu yang mesra parti. Yang ketiga, PSS. Nah, PSS, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya diwujudkan oleh parti warisan sebab 2 hal. Pertama, parti warisan sudah fed up dengan kerajaan persekutuan yang tidak melakukan tindakan drastik dan terperinci untuk menangani isu parti. Jadi mereka mau bergerak sendiri. Kau tidak kerja, biar saya bikin kerja. Itu parti warisan punya style pada masa itu. Yang kedua, tuan-tuan, PSS ini bukan kita kasih dokumen sama dia. Sebab dokumen itu, dokumen kewarganegaraan, itu adalah hak mutlak kerajaan persekutuan. Tidak mungkin sebuah kerajaan negeri ada kuasa untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada seseorang. Ya, projek yang dulu-dulu, projek 05 itu semua kita tahu kerja siapa. Bukan dibikin di KK, dibikin di KL. Kita semua tahu hal-hal itu semua. Jadi, tuan-tuan, parti warisan fed up dengan tidak adanya pendekatan ataupun perubahan drastik yang dibuat oleh pihak yang berkenaan, maka mereka datang dengan idea mengadakan PSS. Itu pun hanya untuk tujuan pengawalan pergerakan. Ya, jadi kita tahu, kalaupun mereka kerja, kita tahu, kita ada data dia. Jadi kalau ada keperluan, katalah pihak dari Putrajaya tiba-tiba terbuka hati mau halau diorang, jadi kita ada data. Nah, ini diorang tinggal sini, diorang begini banyak, berapa kekuatan anggota yang perlu kita ambil untuk kutip diorang, ada. Jadi PSS cuma itu tujuan dia. Tapi PSS telah dimanipulasi
oleh pihak tertentu, terutama Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, Presiden STAR. Kononnya PSS ini memberikan parti kewarganegaraan atau keleluasaan untuk bergerak di Sabah. Sebenarnya tidak. Polis masih boleh menahan orang yang ada PSS. Immigration masih boleh menahan orang yang ada PSS. PSS cuma bertujuan untuk tujuan pemantauan. Dan sekarang terbukti bahawa idea warisan itu sangat baik. Kerana Perdana Menteri di Putrajaya pun dia kata untuk Sabah, kita kena adakan satu surat. Nah, jadi sekarang orang cakap tepuk dulang, air kena terpecik di muka sendiri. Jadi itulah tuan-tuan, dalam video pendek ini, saya menegaskan sekali lagi, ada 3 alasan yang menunjukkan bahawa parti warisan tidak ada kena mengena sama sekali dengan parti. Pertama, hak parti itu semua adalah bukan hak parti, hak untuk mengusir diorang ataupun menangani hal itu terletak di bahu kerajaan persekutuan. Kedua, parti warisan tidak ada satu pun pemimpin dia yang bersekongkol dengan pihak parti di selatan Filipina. Dan yang ketiga, PSS bukan bertujuan untuk memberikan hak kewarganegaraan, cuma untuk tujuan pemantauan. Jadi berhenti-berhentilah tuduh parti warisan bila sebenarnya parti kamu sendirilah yang lebih teruk dan mesra parti. Ingat, sudah puluhan tahun ini problem, warisan baru berapa tahun kena tumbuh. Okeylah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahteralah negeri kita. Boleh bah kalau Sabahan.